Menteri. Sikit Menteri, isu produksi filem Menteri. Saya rasa ada satu isu yang boleh disifatkan sebagai satu isu pengiktirafan atau penggalakan untuk supaya bakat dapat kembang. Saya beri contoh macam tadi Menteri mengandaikan bahawa filem-filem itu dihasilkan oleh produksi-produksi lain yang lebih matang di negeri-negeri lain. Saya telah melihat satu filem Bunuhan, satu produksi Malaysia. Kebetulan ada satu kolaborasi dari segi sinematografinya yang ada pengarah Malaysia dan juga daripada Thailand yang dibahaskan oleh rakan saya yang memang kebetulan terlibat dalam filem-filem yang hebat tadi. Tapi apabila saya nampak perkara itu diterjemah sebegitu sehingga kan filem Bunuhan itu dapat anugerah di luar negara, hebat, tapi di dalam negara tidak seperti yang pengiktirafan yang mereka dapat di luar negara. Jadi saya rasa Mak Menteri, saya yakin ada anak-anak Malaysia yang bakatnya hebat, mungkin dari segi pendekatan, kolaborasi yang diusahakan secara sendiri itu perlu digalakkan oleh Finas agar berlaku dengan izin collaborative entrepreneurship antara the best of Malaysia dan the best of Thailand ke Indonesia ke, dan akhirnya produknya itu boleh memberi satu ruang mengangkat benchmark produksi Malaysia. Mungkinlah saya rasa dari segi itu. Tapi saya yakin anak-anak Malaysia macam Bunuhan itu sendiri antara yang terbaik dan telah diiktiraf di peringkat antarabangsa. Dan berkenaan dengan apa yang disarankan oleh Yang Berhormat Balik Pulau, saya setuju sangat bahawa dari kolaborasi kita akan mengambil pengajaran dan mungkin mendapat kemahiran dari segi perkongsian tersebut. Dan juga berkenaan dengan bagaimana kita mengeluarkan sesuatu ataupun apa yang dikeluarkan kita, itu juga terpulang kepada satu selera dan cipta rasa penonton-penonton kita, dan tak semestinya apa yang kita bayangkan ataupun dikatakan oleh kita sebagai tidak menarik, semestinya tidak menarik oleh kerana ada yang lain mungkin mengatakan filem tersebut sangat menarik kerana mereka mungkin berpandangan yang berlainan dari kita, dan ini kita harus harus terima, dan oleh kerana kepelbagaian rasa maka memang sudah tentu apa yang dikatakan tidak elok di sini mungkin dikatakan elok di sana, dan ini yang kita mesti percayalah ini memang sentiasa berlaku. Penyelesaian sikit. Pulau Kedah. Belum sampai lagi. Dah, saya nak pasal lembaga penapis filem. Kerana yang disebut oleh Maran tadi adalah berkaitan dengan filem-filem lucah. Saya tak mau sebut filem-filem lucah ni, cuma saya nak sebut tentang filem-filem yang berbau perkauman seperti Tanda Putera, filem dengan kerjasama Finas dan Persona Picture di bawah arahan Datin Paduka Suhami Baba, yang jelas untuk ketika Perdana Menteri mewar-warkan tentang satu Malaysia, tapi tiba-tiba ada satu filem yang berbau perkauman. Walaupun tempoh filem yang memaparkan tentang isu perkauman dan sensitif itu hanya 10 minit, tetapi tidakkah lembaga penapis filem mendengar rintihan dan pandangan masyarakat yang komen dan kritik supaya 10 minit itu dipotong, barulah boleh ditayangkan. Kalau tidak, dia akan memberikan kesan kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan. Apa fungsi lembaga penapis filem dalam isu perkauman dalam Tanda Putera? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kedah. Tuan Yang Tua, saya dipahamkan bahawa Tanda Putera belum ditayangkan, dan sekiranya Tanda Putera ada unsur-unsur berbau perkauman dan terlepas dari tapisan penapis filem, ini bukan makna ianya disengajakan, dan seperti mana yang kita tahu bahawa ahli-ahli lembaga penapis filem pun manusia biasa, dan sekiranya mereka memandangkan bahawa sesuatu itu tidak berbau perkauman,
mungkin itu pandangan mereka dan oleh kerana ianya disampaikan ke kabinet, peringkat kabinet, dan mungkin kabinet berfikiran yang berlainan. Dan ini situasi dalam dunia ini memang wujud ya berhormat, dan kita tidak boleh elakkan situasi yang sebegini berlaku. Dan saya tak boleh mengatakan ada unsur-unsur perkauman dalam Tanda Putra, oleh kerana saya belum pun menonton tayangan tersebut. Dan sekiranya ada, maka oleh kerana kebijaksanaan Perdana Menteri dan ahli-ahli kabinet beliau, maka Tanda Putra belum ditayangkan. Sebab itu kerana bantahan dan pandangan daripada kita supaya lembaga penafis filem teliti perkara ini sebelum ditayangkan, bukan perkara berkaitan dengan lusyah, tetapi berkaitan dengan isu perkauman, berkaitan dengan isu tahyul dalam agama dan sebagainya. Perkara ini perlu diteliti oleh lembaga penafis filem supaya dia akan mendidik masyarakat. Saya setuju dengan pandangan doktor yang betul tadi tentang soal peranan artis itu sendiri. Dia memberikan kesan kepada masyarakat. Filem memberikan kesan kepada masyarakat. Jadi kalau menayangkan filem-filem yang bercorak perkauman dan sebagainya semata-mata kerana nak memenuhi kehendak golongan-golongan tertentu, ini memberikan kesan yang buruk kepada masyarakat. Jadi sebab itu fungsi lembaga penafis filem kena teliti sebelum filem ini ditayangkan kepada umum. Terima kasih Muhammad. Tuan Yang Bertuah, sebagaimana yang telah saya katakan tadi, bahawa berkenaan dengan yang lain, iaitu ada kayanya berunsur politik, berunsur keagamaan, berunsur lucah, itu terpulang kepada LPF untuk menentukan. Dan yang berhormat Kuala Kedah mengatakan ruang pasar pemasaran yang terhad. Memang saya setuju ya berhormat. Malaysia sebagai negara yang tidak begitu besar dan memang sedikit rumit untuk kita memasarkan secara besar-besaran sesuatu produksi dari negara kita. Oleh demikian, maka digalakkan oleh PINAS bahawa semua pembikin filem di Malaysia bukan hanya menumpukan perhatian mereka kepada pasaran tempatan sahaja, tetapi juga untuk memikirkan bagaimana mereka boleh mengembangkan pasaran mereka ke negara lain, terutamanya misalnya Indonesia, di mana bahasa kita tidak berapa begitu jauh berbeza, dan dari segi latar belakang kita dekat hampir sama, walaupun selalu seringkali kita mempertikaikan kesamaan di antara kita sama dengan Indonesia. Lebih-lebih lagi mereka terlupa bahawa ramai penduduk Malaysia adalah berketurunan dari bangsa-bangsa yang datang dari Indonesia. Yang berhormat. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Cuma saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat Menteri tentang sepatutnya industri filem kita dah menembusi negara Indonesia yang jumlah penduduknya kurang lebih 200 juta, jauh berganda-ganda daripada penduduk Malaysia. Cuma saya mohon penjelasan pihak Kementerian Finas, adakah ada unsur-unsur mainan politik antara dua negara ini yang menyebabkan filem Indonesia boleh masuk ke Malaysia, tapi filem Malaysia tak boleh masuk ke Indonesia? Jadi adakah perkara itu memang saya tidak tahu. Jadi mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kedah. Saya tidak terfikir bahawa ada unsur politik atau permainan politik dalam segi penayangan filem-filem di antara kedua-dua negara kita dan Indonesia. Iaitu kita di Malaysia memang sentiasa ingin mempelajari apa yang ada di negara lain, dan sekali-sekala kita tayangkan juga filem ataupun produksi dari negara-negara lain.
Jadi tak salah saya fikir sekiranya kita mempelajari dari apa yang kita tuntun yang dikeluarkan oleh negara-negara lain, tetapi sekiranya negara lain tak hendak mempelajari dari kita, itu terpulanglah kepada mereka. Dan berkenaan dengan pasaran, memang itu sedikit sebanyak berkenaan dengan iaitu dari segi market, iaitu mungkin economic sabotage dari yang lain, itu kita akan pahalusi dari melalui Wisma Putra sekiranya ada unsur sedikit economic sabotage di situ.